Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya Fariha. Okey, pada hari ini saya nak sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan tajuk, ya. Tajuk pada hari ini. Tajuk pada hari ini iaitu berkaitan dengan derita isteri digantung tidak bertali. Derita isteri digantung tidak bertali. Sekejap ya. Okey, pada hari ini saya... Okey, pada hari ini pada anda yang menonton ni ya, kalau anda menonton sila sharekan dulu. Sharekan dulu untuk supaya lebih ramai lagi yang boleh menonton live pada kali ini. Okey, pertama sekali semalam saya ada buat satu artikel berkaitan dengan kisah di mana seorang wanita yang ditinggalkan suami lebih daripada 2 tahun. Seorang wanita yang ditinggalkan suami lebih daripada 2 tahun sehingga menyebabkan wanita ini sukar untuk mendapatkan bantuan. Ya, sukar untuk mendapatkan mana-mana bantuan untuk dirinya. Kerana apa? Kerana status dirinya yang masih lagi isteri orang. Walaupun dia telah ditinggalkan oleh suaminya selama 2 tahun tanpa khabar berita, tanpa tahu, tanpa sebarang nafkah, ditinggalkan oleh suami tanpa sebarang nafkah. Jadinya dalam keadaan seperti ini, status dirinya itu adalah masih lagi isteri orang. Ya. Masih lagi isteri orang dan sukar untuk mendapatkan mana-mana bantuan. Sebagai contoh, isteri ini tadi nak memohon bantuan daripada kerajaan, nak dapatkan, kalau dulu BRIM, lepas tu BSH, bantuan sara hidup, lepas tu bantuan prihatin. Jadi kalau nak minta bantuan ini dalam keadaan dia adalah masih lagi isteri orang, sukar untuk wanita ini mohon nak declare sebagai ibu tunggal. Kalaulah nak katakan dia tu adalah ibu tunggal, ya, nak katakan diri dia tu adalah ibu tunggal, dia kena ada satu surat perakuan cerai yang mengatakan dia adalah ibu tunggal. Kalau tak ada, dia masih lagi isteri orang kerana dia memegang surat perakuan nikah. Nak katakan dia itu nak katakan isteri orang. Kalau dia kata isteri tapi suami tak ada, suami tak tinggal bersama dengan dia, suami entah hilang ke mana, tak tahu ke mana suami pergi kan. Pada siapa yang share yang lihat video saya ni, kalau ada jelas suara minta komen, suara jelas, ataupun boleh share supaya ramai lagi boleh tonton video ni ya. Okey. Yang pertama tadi sukar untuk dapat bantuan sebab status isteri itu adalah isteri orang, masih lagi isteri orang. Jadi disebabkan masih lagi isteri orang, jadi nak dapat apa-apa bantuan pun tak boleh, nak minta zakat pun tak boleh. Okey. Yang kedua, kesan daripada isteri ini tadi, kesan isteri ini tidak dapat, pertama tadi tak dapat bantuan, keduanya kesan adalah dosa. Sampai bila nak menanggung dosa akibat duduk tinggal berasingan? Sampai bila nak tanggung dosa? Kalaulah kisah yang saya sharekan itu 2 tahun. 2 tahun duduk berasingan di antara suami dan isteri. Ya, duduk berasingan di antara suami dan isteri selama 2 tahun. Soalannya, selama 2 tahun itulah siapa nak menanggung dosa? Siapa nak menanggung dosa? Suami ataupun isteri? Dalam keadaan seperti ini, kedua-duanya akan saling salah menyalahkan. Suami berdosa, isteri pun berdosa. Jadi sebenarnya siapa yang berdosa? Hakikatnya yang sebenarnya dua-dua ini mempunyai hak. Suami ada hak suami dan isteri pun ada hak isteri. Hak suami perlu ditunaikan dan hak isteri juga perlu ditunaikan. Dalam keadaan gantung tidak bertali ini, tidak ada hak yang boleh ditunaikan. Jadi dalam keadaan seperti ini, soalan saya sampai bila nak menanggung dosa masing-masing? Lebih baiklah ditamatkan
dengan perceraian. Kalau dah dua-dua dah tak boleh nak menjalankan tanggungjawab, dah tak boleh nak melaksanakan tanggungjawab, ada baiknya perkahwinan ini ditamatkan dengan perceraian supaya kedua-duanya boleh membuat haluan masing-masing. Dan manakala si isteri ni tadi, daripada digantung tidak bertali, statusnya sebagai isteri orang, apabila dapatnya surat perakuan cerai, dia dah boleh nak minta bantuan. Ya, khususnya bantuan yang daripada pihak kerajaan lah yang memberi bantuan. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan harta pusaka. Berkaitan dengan harta pusaka, yang mana saya ada ceritakan, di mana ada seorang adik, adik perempuan kepada arwah isteri si mati ni, datang bertanya kepada saya, berkaitan dengan harta pusaka kakaknya. Harta pusaka kakaknya. Sebab bila arwah ni meninggal dalam keadaan suami isteri ni memang dah tinggal berasingan. Kakak duduk di kampung bersama dengan ibu dan ayah. Suami ni memang dah duduk berasingan dah lama. Anak ni ditanggung oleh kakaknya. Suami tak ambil peduli langsung dah. Sehinggalah kakak ni meninggal dunia. Jadi dalam keadaan seperti ini, bagaimana dengan harta peninggalan ataupun harta pusaka yang ditinggalkan oleh kakak ni tadi? Siapakah yang, adakah suami tadi tu yang dah tinggal tak peduli tu layak menerima harta pusaka kakak ni? Jawapannya adalah selagi mana mereka ini, suami isteri ni belum lagi bercerai, selagi mana mereka itu belum lagi bercerai, maka hak suami ini masih lagi berhak untuk mendapat harta pusaka daripada isteri. Dan si adik, bila saya bagi tahu jawapannya macam tu, si adik tanya kepada saya, ada tak cara bagaimana tak nak bagi harta ni pada suami dia? Saya cakap tak boleh. Ini berkaitan dengan hukum syarak. Maka kita kena patuh pada hukum syarak. Selagi mana mereka itu suami dan isteri ini ada hak masing-masing, ada hak yang wajib kita berikan, ada hak yang wajib isteri didapat dan suami dapat sehinggalah kematian, dan selepas kematian menerima harta melalui faraid. Kalaulah perkahwinan itu tidak ditamatkan dalam tempoh perkahwinan, maka hak-hak itu akan tetap dapat. Sampailah mati pun, harta pusaka isi isteri tetap suami dapat. Sama ada isteri mati dulu atau suami mati dulu, dua-dua ni akan dapat harta pusaka. Sama ada adil ataupun tidak, itu adalah keputusan masing-masing lah dalam tempoh perkahwinan. Sama ada nak teruskan perkahwinan ataupun tak. Kalaulah perkahwinan itu diteruskan, maka pihak yang satu lagi berhak menerima harta pusaka. Jadi saya mengingatkan kepada anda yang duduk ataupun tinggal berasingan dalam tempoh yang sudah lama dalam keadaan masing-masing tidak lagi melaksanakan tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Anda buat keputusan apa yang terbaik untuk perkahwinan anda, sama ada nak teruskan perkahwinan ini ataupun tidak. Ya, daripada menanggung dosa, sebaiknya saya daripada menanggung dosa dan berbangkitnya masalah-masalah lain, sebaiknya perkahwinan ini ditamatkan. Tadi pertama, dan sebenarnya kebanyakan mereka yang hadir ke mahkamah sebab dah ada masalah. Sebagaimana contoh tadi, alasan yang pertama, sebab tak dapat bantuan. Kena ada surat perakuan cerai dulu baru pergi ke mahkamah, dapatkan surat perakuan cerai baru boleh minta bantuan. Jadi disebabkan ada masalah inilah baru mereka hadir ke mahkamah. Dan alasan yang kedua tadi, kenapa mereka hadir ke mahkamah? Apabila bagi suami mungkin mereka akan, ialah suami ada kuota sampai 4, tetapi isteri dalam satu masa hanya boleh berkahwin dengan seorang lelaki sahaja. Dalam keadaan seperti ini ya tuan-tuan dan puan-puan, bagi seorang isteri yang dah ditinggalkan suami dalam keadaan yang lama dan kemungkinan akan berkenalan atau berhubungan dengan lelaki lain. Dan apabila hendak berkahwin, barulah dia akan ke mahkamah untuk memohon perceraian. Ini akan menyebabkan proses
mungkin agak lambat sikit lah untuk dia berkahwin, sebab nak kahwin baru dia nak buat proses perceraian. Jadi dalam keadaan macam ni, mungkin lelaki yang nak kahwin dengan perempuan ini terpaksa menunggulah. Pertama, terpaksa menunggu tempoh perceraian. Kedua, kena tunggu tempoh iddah. Iddah si isteri tadi itulah. Jadi agak makan masa sikit lah untuk berkahwin. Jadi saya harap untuk perkongsian saya pada kali ini jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, supaya perkahwinan yang tidak lagi mencapai mawaddah warahmah, tidak lagi ada kasih sayang dan juga belas kasihan, sebaiknya bukannya saya nak menggalakkan perceraian, tapi kalau perkahwinan itu sendiri sudah tidak melaksanakan tanggungjawab, sebaiknya ia diputuskan dengan secara yang baik. Dan kepada lelaki-lelaki, suami-suami yang membiarkan keadaan tersebut berterusan, saya nasihatkan anda, lepaskanlah, ceraikanlah isteri anda secara baik dan jangan menyeksa isteri anda ini, ya. Jangan menzalimi, jangan berniat untuk menggantungkan isteri itu tidak bertali. Jangan sesekali berniat, kerana innamal a'malu binniat. Setiap perbuatan itu adalah dengan niat. Jika anda berniat hendak menzalimi isteri, maka niat itu pun dah tak betul, memberi kemudaratan kepada isteri yang akan mendatangkan dosa kepada diri anda sendiri. Okey, itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.